Permohonan yang ini diminta untuk segera mengisi kosong dalam ruang Dewan Masjid kerana kita akan memulakan majlis ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang berkah ini dalam majlis kasih Masjid Al-Taqwa 1448 Hijrah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan diaturkan oleh Puan Nur Anizah binti Haji Wan Abdul Rahman dari surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 15. Dipersilakan. Wanita saja kepada lagi juga apa tak pada Korea
Biasanya ternyata sebentar dia pun di sebelah sini. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم Baca sedikit pesan surah Al-Hujurat ayat 9-13. Ayat 10 mengingatkan kita bahawa orang beriman itu bersaudara. Jika berada perselisihan antara sesama Muslim, kita hendaklah berusaha mendamaikan mereka dengan baik, kerana hubungan persaudaraan dalam Islam perlu dijaga. Ayat 11 mengingatkan kita supaya jangan mengejek atau merendahkan orang lain, kerana mungkin orang yang kita pandang rendah itu lebih mulia dari sesama. Kita tidak akan membagi negara buruk dan menyakiti hati sesama manusia. Ayat 17 mengingatkan kita, ayat 12 mengingatkan kita agar menjauhi bersatu mencari kesalahan orang lain dan berubah. Allah menyatakan perbuatan yang baik seperti memandang daging saudara sendiri yang satu gambaran penyebab dunia ayat 13 menjelaskan bahawa semua manusia berasal daripada satu asal yang sama, iaitu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling berbagi, bukan untuk berbangga dan bangsa atau berbangga. Kemuliaan seseorang ke seseorang bukan kerana rindu dan harta, tetapi kerana bertakwaan. Kesimpulannya, surah Al-Hujurat ayat 1-13 mengajar kita mendidik masyarakat yang penuh kasih sayang, menjaga lisan, menghormati sesama manusia, dan sentiasa mengedepankan persaudaraan serta ketakwaan kepada Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Sebelum meneruskan majlis, saya ingin meminta kerjasama daripada pemirsa untuk ringkas sedikit ke depan
Kaya mamaya isang bakit tayo sa mga jadi kita bagi sedikit mga belakang supaya mereka boleh sama-sama kerja di sini. Kita terusnya, seterusnya, majlis kita pada pagi ini akan disediakan lagi dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ikhwan Ibrahim. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga dan kesempah kurniamu kerana pagi hari ini kami dapat berhimpun di masjid bagi menjadikan majlis tauhid muslim muslimat bagi karya masjid taqwa pada Bukit Kota Baru. Kami mohon ya Allah agar majlis ilmu yang penuh keberkatan ini dirahmati dan berjalan lancar dari awal hingga penghujung ya Allah. Ya Allah yang Aziz yang Hakim, bersempena dengan majlis ini kami memohon agar Engkau tahukanlah hati-hati muslimat di sini dengan ikatan kasih sayang dan eratkanlah ukhuwah sesama muslimat di sini. Satukanlah pemikiran kaum muslimat untuk terus mengimarahkan rumahmu ya Allah. Lindungilah institusi masjid kami serta seluruh ibu muslimat yang telah bertumbuh sungguh menganjurkan majlis ini. Ya Fattah ya Alim, berikanlah kelapangan dada, taufik dan hidayah kepada kami semua, khusus pada pencerahan istimewa pada hari ini. Serta Asmaul agar kupasan ilmu dan nasihat yang disampaikan dapat memberi kesan yang mendalam, menyuntik keinsafan serta membentuk hati yang terpaut pada masjid dalam diri setiap muslimat yang hadir. Ya Dzal Jalali wal Ikram, gunakanlah kesihatan yang berpanjangan, kekuatan dan keikhlasan pada saf kepimpinan serta seluruh ahli jawatan kuasa yang dilantik agar dapat memikul amanah ini dengan jayanya. Jadikanlah setiap usaha dan khidmat bakti mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ikhwan Ibrahim atas bacaan doa tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan ringkisan ringkas yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Nurul Jabaka, Penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid At-Taqwa. Dipersilakan. رب يسر ولا تعسر وتأمين بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pertamanya terima kasih ucapkan kepada saudari Puan Pengerusi Majlis yang saya hormati lagi saya kasihi, Ketua Muslimat, Ketua Biro Hadimat Wanita Masjid At-Taqwa Bukit Mahkota Hajar Naika Abu Hassan beserta nari jawatan kuasanya, seterusnya pengurusan majlis masjid. Ramai sangat yang sesasa dia rata. Okey, dan juga saya yang berusaha juga barisan pengurusan masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan berkongsi sedikit je dengan memang video nampak besar ke lain saya juga keluar Ustazah InsyaAllah Ustazah akan ada. Saya akan berisi untuk awalan ini mewakili sebagaimana disebutkan tadi sebagai penasihat kepada jawatan kuasa pelaksana Masjid At-Taqwa dan saya juga merupakan bukan nasional saya tak beritahu. Saya juga merupakan salah seorang daripada ahli lembaga tabir Masjid At-Taqwa yang merupakan satu-satunya wanita di situ. Jadi dalam ahli lembaga tabir itu saya seorang ni wanita muslimat. Jadi agak mencabar jugalah bila yang ada itu semua lelaki kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya dah survive 3 bulan. Untuk pertama kali, tapi dah 3 bulan. 1 bulan 5 tahun, 2 bulan 1 tahun. Dulu ketiga, ada bulan yang ketiga lah. Yang ketiga dibagi 5 tahun terus. Alhamdulillah. Jadi moga-moga dengan lantikan inilah salah satu wasilah untuk saya berada dalam kelompok golongan orang yang dimaafkan, orang-orang golongan yang memakmurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kalimat perempuan sekalian ramai yang hadir di semua Bukit Mahkota ke? Siapa orang yang Bukit Mahkota angkat tangan? Oh, sudah semua. Okey. Contohnya ada yang saya kenal, ada yang tak apa kenal, ada yang macam-macam kenal. Daripada Seputra aja. Pada Seputra aja. Okey. Okey, pada Seputra. Okey, tiup tangan semangat. Ya, pada Seputra. Pada Putri. Pada Putri ada, alhamdulillah. Okey, selain daripada tu ada tak? Dah semua apa lagi? Bagi video. Bagi video. Masya Allah aja. Kalau ada logik akan dekat je. Siapa yang jauh? Ada tak daripada Kelantan? Ada mana? Dia cakap macam mana tadi? Sebenarnya. Sebenarnya. Yang
Lagi, siapa lagi yang sudah jauh daripada ada lagi? Lagi 9. Sendirian, subhanallah, Masya Allah. Ini memang bingit sesat semangat. Mana ni kena sendirian tu? Disuruh paksa datang ke kantor? Okey. Okey, baik. InsyaAllah masa yang ada diberikan pada saya ni sedikit saya nak sebutkan berkaitan tentang pertimbangan masjid di kalangan kita, wanita, sama gender, sama kita punya jantina kita. Jadi adakah muslimat di dalam masjid ni sekarang ni sedang mengimarahkan masjid? Soalan. Ya, betul ke ni imarahkan masjid sebab kami telah mengembangkan Allah buat solat masjid. Ya, betul. Sesungguhnya apa yang muslimat perempuan sekalian sedang buat sekarang adalah salah satu daripada cara memakmurkan ataupun mengimarahkan rumah-rumah Allah. Ada orang yang datang ke masjid sebagai kita kata apa? Makmum untuk bersama-sama mengerjakan solat fardu. Ada yang hadir ke masjid untuk mendengar majlis ilmu. Ada yang datang ke masjid untuk mengimarahkan masjid dengan cara mungkin dia menyapu sampah. Dia datang majlis ilmu ni tak sampah tak kalau? Tak kan? Begitu pula nak kena buat. Ada yang datang ke masjid dia lah yang cuci kandas. Ada yang datang ke masjid dia lah yang akan susun telekong-telekong akan basuh telekong-telekong tersebut. Jadi semua kelompok ini adalah golongan golongan yang mengimarahkan, yang memakmurkan rumah Allah. Sepatutnya disebutkan oleh Allah SWT dalam firman surah At-Taubah ayat 14 yang bermaksud hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang mengerjakan solat dan juga yang menunaikan zakat, serta orang yang takut kepada hanya saja pada Allah, maka orang itulah yang selayaknya dan seafdalnya mengimarahkan masjid. Perempuan sekalian, nak panggil aku bini yang marah kan? Jadi perempuan, ladies sekalian, daripada firman Allah ini memberi kepada kita satu maklumat ataupun satu indikator bahawa kita sebarang siapa saja, mungkin saya, mungkin puan-puan sekalian yang berada dalam saf ataupun golongan yang mengimarahkan masjid adalah golongan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Susah ke senang nak jadi orang beriman? Senang. Datang masjid. Ada orang datang masjid dia nak mencuri, ada, betul ada. Tapi biasanya orang datang masjid mesti dia ada satu nawaitu atau posat dia untuk dapatkan sesuatu daripada Allah. Betul tak? Bila kita niatkan lillahi ta'ala, insyaAllah Allah akan dengar, Allah akan ambil niat tersebut sebagai ibadah. Jadi jangan rasa aku cuci tandas je, aku cuci telekong je. Sesungguhnya inilah golongan-golongan yang mengimarahkan masjid. Dia nak hidupkan masjid dengan cara apa? Ikut kemampuan dia. Boleh jadi datang ke masjid sebagai penceramah, boleh jadi datang ke masjid sebagai ketua Dewan Wanita, macam Puan Haji Junaidah. Tapi apa posisi kita di masjid ini kena sentuh untuk dapatkan mukmin tadi, beriman kepada Allah tadi, lillahi ta'ala, ikhlas. Apa pun hidup ini penuh pancaroba, betul kan? Sebab apa? Kita manusia. Apa pun. Jadi apa pun yang kita buat, pastikan kita melakukannya kerana Allah dan dengan hati yang tulus ikhlas. Sebab tu Puan Junaidah ada sebut pada saya. Dia dah pencet, baru join masjid secara serius. Dia kata kerja dekat masjid ni tak bergaji. Sebab tu berapa ramai orang takut nak jadi cuti masjid. Aku kalau pernah aku untuk pergi syarat buat kerja, dapat gaji pula tu. Baju tuduk kena beli sendiri, betul tak? Ni dia yang tu pada sama, beli sendiri ke sponsor? Tak? Sendiri. Siapa kata dapat bayaran? Tapi
Walaupun sendiri diletakkan lillahi ta'ala, moga-moga Allah balas dekat akhirat nanti. Pembalasan yang tak ada dekat dunia. Letakkan itu. Jadi perempuan dan muslimat sekalian, saya nak sebutkan satu perkara. Apabila kita berada dalam masjid, masjid itu dia tidak bergerak dengan sendirinya. Maksudnya kipas ni kena ada orang pencet switch baru bergerak. Sampah sarang kena disapu baru boleh hilang. Debu perlu ada orang yang cuci baru bersih. Maka perlu kepada tenaga-tenaga yang akan menjayakan atau menghidupkan masjid daripada semua segi. Sehinggalah dia menjadi satu institusi sebagai institusi menyebarkan dakwah Islam, institusi untuk memberi pendidikan kepada masyarakat, institusi memberikan khidmat masyarakat kepada seluruh ahli Korea. Maka kerana itu muslimat sekalian, siapa yang perlu untuk memenuhi tenaga kerja tadi? Kita lah dengan tanpa bergaji. Tapi kita niatkan gaji itu daripada Allah. Jadi puan-puan sekalian, jangan bimbang. Kita pergi masjid nak solat je, nak majlis ilmu je, buat kerja ni tak termasuk. Ikhtilat. Tentu jangan buat ikhtilat haram lah. Campur lagi perempuan jadi haram. Tetapi Rasulullah dah sebut dah. Rasulullah dah bagi gerilya, dah bagi kita jangan halang wanita untuk pergi ke masjid. Sama ada solat je ataupun nak mengimamkan masjid. Buat apa buat masjid? Bagi. Selagi mana tidak timbul fitnah. Jadi kalau rasa nak memberi, kalau rasa kalau kat rumah buat dosa je gaduh dengan lelaki, kita masjid buat pahala sikit. Kan? Macam pengalaman sendiri je buat. Biasalah. Tapi tak pernah gaduh dengan suami. Kerana dia suami dah tak ada kan. Tapi nak bagi tahu je, dekat masjid ni banyak saluran-saluran yang boleh menjana bekalan akhirat kita. Kalau ada majlis ilmu, kita masuk majlis ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu, tandas boleh cuci. Jangan pula kita klaim, habis tu ada 300 cleaner tu, bilik lagi. Jangan dikira macam tu. Tapi jangan pula semua jadi buat lah sudah. Moji nak buat benda ni. Nak bersihkan satu masjid. Takut pingsan pula jangan. Jadi apa-apa pun, pastikan bila mana kita nak berkhidmat kepada masjid, Allah Ta'ala, dan kita gunakan saluran yang ada. Sekarang ni saya rasa semua masjid, kita dah ada satu struktur atau organisasi yang tersusun. Jadi, boleh berhubung dengan pengurusan masjid, kalau muslimah boleh jumpa dengan ketua muslimat untuk berbincang. Apa semangat yang saya boleh bagi pada masjid? Sama ada dalam bentuk kewangan ataupun dalam bentuk tenaga. Jangan ingat semangat je dalam bentuk kewangan je. Tapi juga dalam bentuk tenaga. Moci ni nak jalan untuk ikut cepat. Takkan nak buat apa lagi? Tapi nak bagi tahu ni, tenaga apa pun yang boleh kita buat. Kalau boleh mengajar ngaji, ajarlah ngaji. Saya rasa ramai kat sini. Kita ada Sazan Liza, Dora Liza. Itu antara yang rajin mengajar ngaji. Boleh masak, bagi semangat makanan. Boleh apa lagi? Ikut kemampuan kita. Kita di masjid, kita ada kebun laman. Laman kita tahu ya. Kalau yang di Bukit Mahkota, mungkin nanti boleh buat ziarah. Kita ada laman yang buat tajuk. Memang laman kita tu. Yang tanam-tanam tu. Saya ni ada tetapi tak tahu nama taman. Komuniti. Laman komuniti. Jadi kalau rasa nak tengok, saya nak pokok ni lah. Bagi cadangan idea. Mungkin boleh bagi pokok sekali kat rumah kan. Sampai dah jadi rindu dah kat rumah. Bagi sembahyang pada masjid. InsyaAllah kita dalam proses tu lah. Apa-apa pun boleh berbincang dengan Puan Jun untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, baik. Hari ini kita berkumpul di dalam masjid untuk memenuhi ruang masjid, tetapi untuk kita nak menghidupkan amanah yang Allah bagi kepada kita. Sebab kita diutuskan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Bukan saja untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita juga. Generasi yang ada cucu-cucu, yang ada cicit-cicit.
Maka datang ke masjid dengan niat untuk kita memperbaiki diri dan memperbaiki. Ada tak orang lain yang melibatkan anak kita dan mungkin juga cucu-cucu kita. Dan masjid bukan dibina hanya semata dengan batu-batu tiang-tiang yang kukuh, tapi juga dibina dengan hati-hati yang sentiasa terpaut dengan Allah SWT. Sebab itu saya kagum sangat dengan adik yang kuasa masjid. Allah bertahun-tahun gaji, bertahun-tahun tak berkira join program. Saya ni tak nampak kan saja mana. Antara kita punya itu muslimah yang lama di masjid Al-Taqwa. Okey. Baik, saya suka nak ceritakan. Masa saya banyak lagi ke? Besar pula banyak lagi. Saya juga nak bawakan satu kisah. Sebab bila kita baca kisah sahabiah ni, agak dibuat jiwa. Kadang-kadang satu ketika kita bersikap sedemikian rupa. Seorang sahabiah yang digelar Ummu Mahjan ataupun Mijanah yang hidup di zaman Rasulullah, kerja dia apa? Siapa pernah dengar kisah ni? Siapa pernah dengar kisah Mijanah, seorang wanita miskin berkulit hitam. Kerja dia datang ke Masjid Nabawi dan Masjid Rasulullah. Kerja dia sapu sampah, bersih kat kawasan masjid. Itu je kerja dia. Satu malam Mijanah ataupun Ummu Mahjan ni meninggal dunia. Para sahabat apabila mengetahui Mijanah yang meninggal dunia, dikebumikan pada malam itu juga. Uruskan jenazah ni kebumikan. Lepas tu bagi tahu kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah mendapati bila Rasulullah datang ke masjid, Mijanah ni tak ada. Jadi Rasulullah tanya, mana Mijanah? Rasulullah tercari-cari Mijanah. Kemudian sahabat bagi tahu, Mijanah dah meninggal dunia. Kemudian dengan sabda Rasulullah melahirkan masa terkilan. Persepor tak bagi tahu, itu lebih kurang. Jangan kata pula, Rasulullah pandai dia kata, Rasulullah dia orang pedang. Tapi dia lebih kurang faham. Maksud kepada Allah dia. Jadi Rasulullah tak bagi tahu. Rasulullah agak kecewa, terkilat. Kenapa sahabat tak? Kalau Rasulullah faham, dia mesti ada sebab, mesti ada alasan yang paling benar sahabat. Kenapa sahabat tak maklum kepada Rasulullah. Dan sahabat ketiga itu juga melihatkan Mijanah ni berdiri tukang sapu je. Jadi bila mana Rasulullah tahu saja Mijanah ni telah boleh dikebumikan, terus pergi ke kubur. Dan Rasulullah solat, dirikan solat jenazah dan berdoa di atas kuburan. Subhanallah, Masya Allah. Rasulullah ni siapa? Rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah. Dan bila mana berada di dalam negara, Rasulullah adalah ketua negara. Walaupun seorang wanita yang miskin dan kerjanya hanya menyapu, kita panggil zaman sekarang yang cleaner je. Namun Rasulullah meletakkan martabat dia sangat tinggi. Bukan Rasulullah yang letak, Allah yang meletakkan martabat. Masya Allah. Sebab dia ikhlas untuk mengimarahkan masjid dengan cara kemampuan dia membersihkan masjid. Masya Allah. Jadi saya harap kepada muslimat sekalian dan khususnya, jangan pilih cara kita nak mengimarahkan masjid tu dengan cara kita komplain. Ni pasal apa seni pasal apa ni pasal apa. Saya nak imarahkan masjid lah ni. Dia punya imarah masjid ni pasal apa. Maksudnya dia kritik dia. Kenapa tak letak kuning untuk masjid? Kenapa tak cat colour pink? Kenapa cat colour jangan. Boleh nak berbeza pendapat, tetapi jangan banyak sangat pertikaian. Cuba bincang dengan cara yang harmoni. Sebab dalam masjid ni kita nak lahirkan satu suasana ukhuwah. Bila ada ukhuwah, di situlah adanya kasih sayang. Jangan sampai kerana kita masjid menjadi pencetus kepada pertengkaran, pergaduhan. Bahkan lebih dahsyat lagi membawa kepada perseteruan gaduh. Di mana titik benih pergaduhan masjid? Ada fitnah. Sepatutnya masjid dah jadi pusat kepada kita untuk meningkatkan keimanan, mendapat ilmu dan mendapat segala khidmat kebajikan. Tapi na'udzubillah, kerana hanya kita nakkan jawatan, na'udzubillah, kita nakkan keiktirafan manusia sehingga hilang
hilang nilai kasih sayang yang sepatutnya dipupuk dalam masjid. Terakhir, yang mana terlelap dekat Alhamdulillah. Saya suka berada dalam kelas lah. Okey, untuk teman juga saya tidak bersyarat UIS Universiti Islam Selangor, Fakulti Syariah Undang-Undang. Jadi bila dalam kelas, memang nampaklah student tidur kan. Saya pun kata, yang kasih ini azal malam, tegak tu. Tengok jam balik. Dia dengar je saya cakap tu, dia kata, oh habis kelas. Jadi bila kata yang terakhir, bila terakhir tu motivasi untuk dengar seterusnya ada betul tak? Jadi tegak. Tadi dah tadi apa? Tak jadi dah tidur. Yang terakhir pertama, apa kali terakhir ni? 2, 3, 4, yang terakhir satu insya-Allah. Okey, saya nak bawakan satu perkara kepada muslimat sekalian berkaitan tentang pengimaran ataupun bagaimana kita nak memakmurkan masjid ini. Okey, muslimat sekalian, jangan pernah merasakan diri kita terlalu tua untuk berbakti. Dulu saya teringat muslimat kita yang dekat Syekh pun, kaki dah sakit, ada tak kat sini? Puan air, ada tak? Dia kata kaki sakit dah ni, tak boleh nak jalan susah, tapi masih jadi ketua muslimat surau. Masya Allah, tabarakallah. Tak kata, jangan pernah merasakan diri tua untuk berkhidmat. Tapi jangan pula jangan merasa muda juga nak milenial. Jangan merasakan ilmu kita terlalu sedikit untuk berkongsi. Yang sedikit itulah dikongsikan. Rasulullah dah ajar kita kan, balik dunia ini walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jangan merasakan sumbangan kita terlalu kecil untuk dihargai Allah. Mungkin kita tidak mampu membina sebuah masjid, tetapi kita mampu menjadi asbab masjid itu hidup. Mungkin nama kita tidak dilihat atau tidak disebut oleh manusia, namun mudah-mudahan nama kita disebut oleh para malaikat sebagai wanita yang mencintai rumah Allah. Saya tinggalkan kata-kata yang dinukilkan oleh para ulama. Jika kamu ingin melihat di mana kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah di mana hati kamu berada ketika ini. Jika ketika ini, hati ya perempuan, hati. Jadi kalau kita kata hati, badan ni belum hati lagi. Siapa yang kat sini, badan dia, jasad dia dekat dalam masjid, dia punya fikiran dia punya hati dia dekat rumah. Ada tak? Aku matikan, terima kasih. Dia tak khusyuk dekat masjid. Tak ada dah kan? Ketika ingat tak kalah nak betul letok lah. Jadi kita bila mana hati sentiasa terpaut dengan masjid. Datang masjid sebab nak dapat ilmu, datang masjid sebab nak dapat keberkatan Allah, datang masjid sebab nak berbakti kepada Allah. Moga-moga itulah petanda Allah dah pilih kita untuk bersama-sama dengan Allah nanti di akhirat. Moga-moga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf ada kesilapan intonasi bahasa tutur kata yang tidak sepatutnya saya lafazkan. Moga-moga keberadaan puan-puan sekalian di dalam masjid At-Taqwa ini Allah berkata, Allah berkati, bahkan dipayungi dengan ribuan malaikat-malaikat yang mendoakan kalian semua. Dan itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada si majlis. Terima kasih Dr. Nurul Jabaka atas pengisian ringkas yang telah disampaikan. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Junaidah Abdul Hasan untuk menyampaikan cakap hati kepada yang berbahagia Dr. Nurul Jabaka. Dipersilakan. Hadirin yang dirahmati
hati Allah sekalian, seterusnya majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ucapan ulum yang akan disampaikan oleh Yang Bersegah Al-Hajjah Junaidah Al-Hasan, Ketua Biro Dewan Muslimat Masjid At-Taqwa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dia pada pagi ini dalam satu majlis, kita katakan majlis Ramadan Kasih. Dan tema majlis kita pada pagi ini itu kita nak satukan atau hati kita nak bersama-sama untuk